Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang setia menonton Bahiyah TV. Sepanjang tahun 2020, sistem persekolahan para pelajar di seluruh Malaysia terkesan akibat pandemik COVID-19 yang mengancam jutaan nyawa seluruh dunia. Perkara ini juga tidak terkecuali dengan para pelajar di SMK Sultanah Bahiyah, terutamanya calon SPM Pro Max 2020. Pelbagai cabaran yang mereka perlu hadapi demi memperoleh keputusan yang cemerlang seperti sesi persekolahan secara dalam talian, masalah untuk berkomunikasi dengan guru dan juga peperiksaan yang ditunda. Alhamdulillah, dengan kurnianya, pada hari ini kita dapat bersama dengan pelajar cemerlang SPM 2020 daripada SMK Sultanah Bahiyah, iaitu Saudari Siti Sarah binti Syu'i, untuk berkongsi tips kecemerlangan pelajar terutama dalam talian. Mari kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Sarah binti Syu'i daripada kelas 5 Sains 2. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020. Alhamdulillah, untuk keputusan SPM saya berjaya memperoleh 8A daripada keseluruhan 9 subjek yang saya duduki semasa peperiksaan SPM. Jadi perasaan saya ketika saya memperoleh keputusan SPM tersebut adalah saya berasa sangat bersyukur dan berasa sangat gembira kerana saya tidak pernah terfikir bahawa saya boleh memperoleh keputusan yang pernah menjadi idaman saya ketika di bangku sekolah. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk berkongsi serba sedikit perjalanan saya sebelum menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2020. Saya kongsikan untuk kekal konsisten belajar ketika waktu PKP, di mana tips ini saya sendiri lakukan ialah saya lakukan Pomodoro Study. Pomodoro Study ini adalah satu kaedah belajar berasaskan masa. Sebagai contohnya, saya tetapkan hari ini saya kena study selama 2 jam. Jadi saya set timer selama 2 jam dan selama 2 jam tersebut saya tidak boleh melakukan aktiviti lain selain daripada study. Tips yang kedua ialah saya mengikuti kelas tambahan secara online. Jadi kelas tambahan secara online ini sebenarnya banyak pihak yang menyediakan kelas tambahan secara online ni, jadi kita hanya perlu pilih untuk menyertai sama ada berbayar ataupun tidak berbayar. Adik-adik perlu bijak untuk memilih kelas tambahan yang bersesuaian dengan masa adik-adik supaya adik-adik tidak rasa terbeban akibat lambakan kelas tambahan dan sebagainya yang boleh menyebabkan tekanan dan seterusnya adik-adik rasa tidak bersemangat untuk belajar. Tips yang ketiga, tak lain tak bukan ialah membuat latihan. Membuat latihan sebenarnya sangat penting kerana dengan latihan kita dapat mengukuhkan pemahaman kita tentang sesuatu topik tersebut. Jadi apabila kita tak membuat latihan, kita berkemungkinan untuk lupa tentang pembelajaran yang telah kita pelajari semasa di dalam kelas. Jadi adik-adik perlulah rajinkan diri untuk membuat latihan dan juga latihan tambahan. Walaupun latihan tersebut telah diberikan oleh guru-guru, adik-adik perlu revise semula pembelajaran yang dipelajari dalam kelas. Latihan yang saya lakukan, latihan sendiri yang saya lakukan ketika waktu PKP 2.0, di mana latihan ini bukannya daripada cikgu sekolah ataupun daripada orang lain, di mana latihan ini adalah latihan yang saya ambil daripada buku-buku latihan, dan saya buat jawapan tersebut di atas testpad dan compile-kan dalam satu file, jadi tak hilang. So ini adalah latihannya. Dia taklah terlalu tebal kerana
ini adalah latihan sewaktu PKP 2.0 sahaja, tidak termasuk dengan latihan-latihan sekolah yang lain. Sebagai seorang pelajar, saya tidak nafikan pada peringkat awal PKP diumumkan di mana semua pelajar terpaksa belajar secara online, saya mengalami sedikit rasa janggal dengan pembelajaran online kerana saya tidak pernah mengikuti kelas online pada sebelum waktu PKP. Secara jujurnya, pada peringkat awal pembelajaran secara online, saya merasakan kelas secara online agak menyukarkan saya kerana saya merupakan pelajar yang belajar secara bersemuka sepenuhnya. Namun, perspektif saya bahawa kelas online kurang efektif dan juga menyukarkan ini telah berubah apabila lama kelamaan saya berpesan kepada diri saya sendiri bahawa saya perlu menyesuaikan diri dalam setiap situasi yang saya berada. Ada cabaran yang saya hadapi sepanjang bergelar seorang pelajar ialah cabaran untuk daripada segi mental sendiri, di mana motivasi untuk kekal konsisten belajar di waktu PKP itu kadang-kalanya ada pasang surut. Antara pendekatan yang saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan melakukan Pomodoro Study dengan lebih kerap supaya saya dapat memastikan saya belajar pada setiap hari. Pesanan saya kepada calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM, walaupun kita terpaksa menjalani pembelajaran secara online, namun kita perlulah berdisiplin untuk menguruskan masa dengan bijak, iaitu kita pandai membahagikan masa untuk belajar, masa untuk berehat dan juga masa untuk berhibur. Seterusnya, jangan lupa untuk hadkan masa penggunaan gadget kerana penggunaan gadget yang berlebihan boleh menyebabkan kita leka dalam pelajaran. Walaupun kita terpaksa belajar secara atas talian sepenuhnya buat masa sekarang, namun kita perlulah kekal konsisten untuk melakukan ulang kaji, sama ada membuat buku-buku latihan ataupun menonton video-video pelajaran di internet. Dan yang paling penting sekali, jika kita tidak faham tentang sesuatu topik ataupun pembelajaran tersebut, kita perlulah mencari guru atau rakan-rakan untuk bertanya. Hal ini demikian kerana jika kita tidak bertanya, kita berpotensi untuk ketinggalan dalam pelajaran. Sesungguhnya untuk menuntut ilmu, kita tidak boleh mudah berputus asa untuk bertanya dengan orang yang lebih mahir daripada kita supaya kita juga dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan yang lain. Saya berharap agar batch 04 sentiasa tabah menghadapi segala rintangan dan juga cabaran sepanjang proses pembelajaran sebelum menduduki peperiksaan SPM. Baiklah, terima kasih atas perkongsian panduan untuk meraih keputusan cemerlang yang dikongsi oleh Saudari Siti Sarah sebentar tadi. Kami mendoakan agar perjalanan Siti Sarah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Ini merupakan salah satu penanda aras kepada calon SPM 2021 agar memperoleh kejayaan yang setanding. Maka dengan ini adalah diharapkan agar hasil perkongsian Siti Sarah ini boleh menjadi pembakar semangat kepada adik-adik kita di luar sana untuk tidak berputus asa. Allah sedang menguji kita agar berjiwa besar. Semoga kita bertemu lagi di lain siaran. Tetap kekal bersama Bahia TV, pencetus inovasi.